Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu bagi setiap kita. Senang sekali pada hari Minggu ini kita dapat kembali berkumpul bersama keluarga beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang saya rindu kita pegang bersama-sama adalah ketika kita beribadah bersama keluarga kita, Allah hadir di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersukacita karena engkau tidak sendiri, tapi Allah menyertai Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ibadah nanti kita akan bergumul dengan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengarahkan bahwa setiap kita rindu dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau memakai Bapak Ibu. Tetapi ada yang menghalangi. Oleh karena itu kita mau belajar dari firman Tuhan bersama-sama supaya setiap kita dapat optimal dipakai oleh Tuhan. Kita rindu supaya tidak ada yang menghalangi ketika Tuhan mau memakai setiap kita. Mari siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita untuk berdoa. Siapkan hati kita untuk menerima firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati untuk memuliakan Tuhan dari setiap rumah anak-anak Tuhan. Dan di dalam setiap rumah tersebut Allah akan hadir dengan setiap kita. Ibadah kita pada hari ini akan kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan setiap kita adalah atas nama Allah Tritunggal. Dan di dalam nama Allah Tritunggal, setiap penyembahan akan terjadi demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan dengan iman demikian bersama dengan setiap jemaat Tuhan di muka bumi, kita akan memasuki ibadah kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap kami untuk berkumpul di rumah Tuhan, yaitu rumah setiap anak-anak Tuhan, di mana Allah akan hadir untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan yang dijaminkan atas nama Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus ibadah ini dapat terlaksana. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Allah memiliki perhatian dan kasih serta anugerah yang begitu besar kepada setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini dimanapun kami berada, kami rindu memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulut bibir kami Tuhan untuk menyembah nama Tuhan. Karena kami rindu Tuhan setiap puji-pujian yang kami panjatkan menyenangkan hati Tuhan. Dan semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian doa setiap kami dan kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita naikkan puji kita, sembah kita kepada Tuhan. Kita mau memasuki tahtanya yang kudus. Kita mau mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Mari kita katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, duit tanahmu, sembah dan puji. Sembah dan puji, duit tanahmu, sembah dan puji. Sembah dan puji, duit tanahmu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Sembah dan puji, duit tanahmu, sembah
sebab Kau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu, kita katakan, kita berikan kemuliaan, kita berikan hormat kepada Dia. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati kita mau bilang, kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mau puji Dia, kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memang benar tidak ada Allah seperti Allah kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia sudah memelihara kita sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, mari kita menyanyikan pujian ini. Kita mau katakan Cincaho. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah untuk bertepuk tangan. Cincaho, 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 Cincaho. 我拜拜你拜三拜四拜六拜六几个礼拜真正好，来信耶稣真正好，真正好，来信耶稣真正好，真正好，来信耶稣真正好。我拜拜你拜三拜四拜六拜六几个礼拜真正好。 信耶稣真正好，主耶稣，主耶稣真好，我要来学路，我的耶稣对我真好，了解我的烦恼，予我甲地上，我的耶稣对我真好。Sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh sukacita
真好，主耶稣，主耶稣真好，我要来学咯，我的耶稣对我真好，遮去我的烦恼，互我得日照，我的耶稣对我真好。我的耶稣，我的耶稣对我真好，我的耶稣，我的耶稣对我真好。 Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang baik. Baik Bapak Ibu, jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak untuk setiap kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, bahkan hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima berkat Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini yang memulihkan hidup kita, yang menyegarkan kembali jiwa kita. Mari kita katakan dengan segenap hati kita bahwa inilah rindu kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu untuk disegarkan kembali oleh firman-Mu. Inilah rinduku Kepadamu Tuhan. kepadamu, Segenap hati kami Tuhan. senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidup kami. Seluruh hidupku memuji-Mu, Kami memujamu ya Allahku. menyejamu ya Allahku. Mari kita berikan hati kita, jiwa kita kepada Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Mari kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagi-Mu Tuhan. semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Sekali lagi, mari kita buka hati kita, jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Ku berikan
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Mari saya mengundang setiap kita untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. 我邀请我们一起在祷告中向神祈求， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. 主，我们为今天的正道一切交托在你手里， Karena kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. 因为我们很渴慕听到你的话语， Bukan dengan hikmat dan pengertian kami, tetapi berdasarkan isi dan kehendak hati Tuhan. 不是照着我们的理智和我们的聪明，但是是照着你的心意， Yang telah dituangkan selama ini di dalam firman Tuhan, Alkitab yang kami pegang. 就是照着我们所拥有的圣经。 Siapkanlah hati setiap kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. 主啊，求你预备我们的心，让我们可以更认识你， Supaya setiap hal yang kami lakukan tepat seperti kehendak daripada Tuhan. 使我们所做的一切如同你所要的。 Terima kasih Tuhan, 主，感谢 kami 你， siap mendengarkan. 我们准备好要聆 Di 听了。 dalam nama Tuhan Yesus, 祷告，奉主 kami 耶稣圣 berdoa 名祈求， amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kita akan terutama pada bulan Maret ini memasuki satu tema di dalam satu bulan ini berbicara soal pertarungan. 就是在这3月份里面的，我们所要学习的就是关于征战。 Dan di minggu yang pertama ini kita akan melihat pertarungan antara Musa dengan Allah. 第一个礼拜我们学习就是摩西与神的征战。 Pertarungan Musa dengan Allah ini Bapak Ibu seringkali terjadi juga di dalam kehidupan kita. 摩西与神征战呢，如同我们一直所发生的， Tetapi bukan pertarungan seperti yang kita pikirkan. 但是不是像我们所想的， Tetapi lebih bersifat bagaimana kemudian Musa meresponi Allah ketika Allah memanggilnya. 就是当神呼召摩西的时候呢，摩西的反应是如何的？ Ketika kemudian Musa menolak panggilan daripada Tuhan dengan setiap alasan yang ada Bapak Ibu. 但摩西呢，他拒绝神的呼召的时候，接着很多的借口。 Di saat yang sama Musa sedang bertarung dengan Tuhan. 同时呢，摩西就是与神征战 Dan 了。 kita sama-sama tahu bahwa ujung-ujungnya tetap akan Tuhan yang menang. 然后我们也是知道，到最后的赢者就是神。 Dan minggu berikutnya kita akan melihat bagaimana Firaun bertarung dengan Allah. 然后下个礼拜我们来看一下，就是法老王如何与神征战。 Dan begitu seterusnya. Satu bulan ini kita akan melihat tema tentang pertarungan ini. 所以这个月呢，就是每个礼拜我们来看一下，就是关于征战的问题。 Untuk memasuki firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengarahkan setiap kita. 进入今天的正道呢，我邀请我们引导我们。 Tadi ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Allah mau memakai Musa Bapak Ibu. 刚才我说的，神要使用摩西， Itu adalah esensi daripada keberadaan Musa. 这就是摩西存在的本质。 Sehingga ketika saya mengatakan bahwa Tuhan mau memakai Bapak Ibu, Pak, 所以当我说神要使用你和我的时候， itu adalah esensi daripada keberadaan Bapak Ibu. 这就是我们存在的重要性。 Apa maksudnya esensi dari keberadaan kita? 我们存在重要性是什么意思呢？ Artinya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan mau memakai setiap kita, itulah tujuan daripada setiap kita diciptakan. 意思就是说，当神要使用我们的时候，这就是我们活着的目的。 Tuhan menciptakan setiap kita supaya setiap kita dapat balik untuk melayani Dia. 神创造我们，让我们可以服侍于他。 Allah mau memakai anak-anaknya. 神要使用他的儿女， Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, engkau dan saya pada hari ini akan memahami bahwa tujuan hidup setiap kita adalah untuk melayani Tuhan. 所以那时候也是就是现在，我们可以明白，你和我的存在就是为了要服侍神。 Berarti artinya jikalau ada satu tindakan atau kegiatan yang kita lakukan di luar daripada untuk melayani Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita menyimpang dari esensi kita. 所以当我们所做的一切不是为了服侍主呢，就是我们走出神创造我们目的的目的了。 Bahkan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, 何况在新约圣经里面， saya mau ajak kita lihat di Yohanes pasal 13. 我邀请我们一起来看，在约翰福音13章， Yohanes pasal yang ke-13. 约翰福音13章， Saya akan bacakan untuk kita dari ayat 14 sampai 15.
我要为大家念从14到15节。 Jadi jikalau aku, yaitu Tuhan Yesus, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 圣经如此说：“我是你们的主，你们的夫子，赏切洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。” Tuhan Yesus memberikan satu teladan di mana kita sebagai murid-muridnya harus meniru sang guru untuk melayani. 主已经给我们一个榜样了，就是他成为师傅，就是夫子呢，就是老师呢，我们要学习他的榜样去做。 Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu maka setiap kita yang berkata bahwa saya adalah murid Yesus, maka kita juga harus melayani. 因此呢，我们每一位说我是神的门徒呢，我是上帝的门徒，我们必须要去服侍。 Jadi ketika kita melayani Bapak Ibu, 所以当我们去服侍的时候， pertama itu adalah esensi keberadaan kita. 第一，这就是我们活着的目的， Tujuan kita diciptakan. 神创造我们的目的。 Dan yang ketiga adalah karena kita meneladani Yesus. 第三，就是因为我们要学习 Tapi 效法耶稣。 uniknya Bapak Ibu, 它很有趣的呢， banyak juga orang Kristen yang tidak melayani. 很多基督徒他们没有去服侍， Mereka mengalami masalah di dalam pelayanan. 在服侍中呢，他们遇到很多问题。 Ada yang menghalangi untuk anak-anak Tuhan untuk melayani. 什么事呢？已经阻碍了神的儿女去服侍呢？ Itulah yang kita mau belajar hari ini dari pengalaman Musa di dalam Alkitab. 今天我们要从摩西所经历到的来学习，如同记载在圣经里面。 Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk flashback. 之前呢，我们来回头看一下。 Ketika kita kemarin-kemarin belajar tentang bahwa Allah itu peduli kepada kita. 几个礼拜前呢，我们学习了神很关心我们， Allah 在乎我们， mendengar kita. 他听我们， Allah mengingat kita. 他纪念我们， Allah melihat kita. 他看见我们，看 Allah 顾我们， memperhatikan kita. 他看顾我们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apa selanjutnya? 然后以下的是什么呢？ Selanjutnya mau saya ajak kita lihat di Keluaran pasal yang ketiga. 我要请我们再次看出埃及记第3章， Keluaran pasal yang ketiga ayat 10. 出埃及记第3章10节。 Setelah Tuhan mengungkapkan semua kerinduannya, semua kepeduliannya, maka dia berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. 当神向摩西说出他所渴慕的，他要做的，他就向摩西如此说：故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, seringkali Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mewujudkan kerinduannya, mewujudkan pertolongannya, seringkali ujung-ujungnya adalah sebuah utusan Bapak Ibu. 所以当我们看到神要帮助我们的时候呢，到最后所做的就是一个差遣。 Tuhan memakai Musa, 神使用摩西， Tuhan memakai Bapak Ibu dan saya. 神使用你和我。 Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian kita selalu teringat atau berbicara tentang hati Tuhan atau apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, 所以当我们讲到神的心、神的意念的时候呢， maka pada saat itu engkau dan saya akan diutus. 那时候呢，神就是要差遣我们了。 Di dalam momentum yang kita baca tadi Bapak Ibu, 刚才我们所读的， ketika Tuhan berbicara dengan Musa lalu mengutus Musa, 当神向摩西说话，然后差遣摩西的时候， di sanalah Musa menolak Bapak Ibu. 然后那时候摩西就开始拒绝， Apa yang menghalangi Musa untuk dipakai oleh Tuhan? 是何事呢？拦阻了摩西让神所用呢？ Dan halangan yang sama pada saat ini juga menjadi halangan bagi kita untuk melayani Tuhan. 同样的阻碍也是拦阻了现在我们去服侍神。 Bapak Ibu, ada satu penyakit daripada orang percaya yang kemudian menghalangi kita untuk melayani Tuhan. 弟兄姐妹们，在信徒中呢，有一个疾病拦阻了我们服侍主。 Dan pada umumnya penyakit ini kita semua punya Bapak Ibu. 这个疾病呢，通常我们都有， Ada dua. 有2个。 Yang pertama adalah penyakit what if. 第一的疾病是什么呢？就是如果， Bagaimana jika 如果 atau tetapi. 或者但是， Maksudnya apa Bapak Ibu? 是什么意思呢？ Maksudnya adalah ketika Tuhan memanggil kita Bapak Ibu. 意思就是说，当神呼召我们的时候， Ketika Tuhan mau memakai kita, 当神要使用我们的时候， seringkali kita berkata bagaimana jika, 我们时常说上帝啊，如果， tetapi. 或者但是呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ungkapan-ungkapan ini keluar.
时常这样子的话从我们口里说出来， Ini adalah sebuah penyakit yang telah menjadi kebiasaan bagian dalam diri kita. 这个疾病成了我们生活里面的习惯。 Bagaimana kalau saya tidak bisa? 如果我不会还是不 Bagaimana 能怎么 kalau saya 办？ tidak punya waktu? 如果我没有时间怎么办？ Bagaimana kalau mereka tidak mau dengar? 如果他们不要听怎么办？ Bagaimana jika saya salah? 如果我做错了怎么办？ Bapak Ibu, penyakit inilah bagaimana jika inilah yang menghalangi setiap kita untuk dipakai oleh Tuhan. 就是因为如果那拦阻了我们去服侍神了。 Ketika Tuhan mengutus Musa, 当神呼召摩西的时候， mari kita lihat pasal 3 ayat 11. 我们来看第3章11节。 Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? 摩西对神说：“我是什么人 Pasal 3 ayat 13.？” 然后第3章31节， Lalu Musa berkata kepada Allah, 摩西对神说 tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan mereka berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab? 啊，然后他说到，如果说那个百姓以色列百姓问他呢，你所讲的神是谁呢？名字叫什么？我如何回答？ Pasal 4 ayat 1. 第4章的第1节， Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya? 摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话，那怎么办 Pasal 4 ayat 10.？” 然后第10节， Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. 摩西对耶和华说：“主啊，我素日不是能言的人。 Pasal 4 ayat 13. ”13节， Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut engkau utus. 然后摩西又说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。” Bapak Ibu, ketika merenungkan bagian ini, 弟兄姐妹，当我思想这一段的时候， saya ketawa di dalam hati. 在心里我笑了。 Tidak aneh kemudian kalau hamba Tuhan terkadang meminta jemaat untuk melayani, kemudian ditolak gitu ya. 不稀奇，如果我们看到神仆邀请，就是会友们、信徒们可以一起参与服侍，然后 Selama 被拒绝 ini 了。 saya berpikir, kok bisa sih menolak? 有时候这一路来呢，我就在想，为什么他们会拒绝侍奉呢？ Tapi setelah membaca bagian ini, saya melihat Musa aja, Tuhan aja ditolak, apalagi hamba Tuhan begitu 然 ya. 后当我读到这段的时候，我就想起摩西对神的呼召都已经拒绝了， Dan 尤 bukan 其是 tolak 信 satu 徒， kali Bapak Ibu, 不是拒绝一次， bukan 2 kali, 不是2次， bukan 3 kali, 也不是3次， bukan 4 kali, 不是4次， berkali-kali Bapak 是 Ibu. 好几次。 Saya berpikir ini Musa nggak ada rasa sungkannya sama Tuhan. 我就觉得这个摩西对神真的很不客气耶。 Bapak Ibu terkejut dengan respon seperti ini? 大家对这样子的反应会不会觉得很稀奇？ Seringkali Bapak Ibu kita seperti Musa. 时常我们也是像摩西一样。 Kenapa kata what if ini bisa keluar Bapak Ibu? 为何这个如果会出现呢？ Kenapa kata bagaimana jika ini bisa keluar? 为何这个如果怎么会出现呢？ Karena ketika Tuhan mengutus Musa, 因为当神差遣摩西的时候， yang Musa lakukan adalah melihat kepada dirinya. 那时候摩西看的是他自己， Look at me. 他看自己， Lihat kepada dirinya, lihat kepada saya. 他看自己。 Bapak Ibu, ketika Tuhan mengutus, Tuhan mau memakai setiap kita. Kalau kita melihat kepada diri kita, Bapak Ibu, kita tidak akan mampu 所 melayani. 以当神呼召我们的时候，我们只是看着自己呢，我们是没有那个能力去服侍的。 Pada saat itu, mungkin Musa bisa berpikir, kenapa 40 tahun yang lalu Tuhan tidak mau pakai? 可能那时候摩西会想说：“主啊，为什么40年前你不要使用 40 我？ tahun yang lalu, saya memiliki kualifikasi kepintaran yang luar biasa. 40年前呢，我的品格，我的那个什么标准是很高的。 Saya dapat memberikan pengadilan dengan tepat. 我可以如果在审判的时候给大家很确定的答案。 Saya punya kuasa dari Mesir. 在从埃及里面，我有权利， Saya bisa melakukan apapun, bahkan membebaskan orang Israel. 我有很多能力，包括让以色列人可以得释放。 Saya masih muda. 我还很年轻。 Bapak Ibu bayangkan jikalau 40 tahun yang lalu Tuhan mengutus Musa, 我们想象一下，如果40年前呢，神使用摩西的时候， saya yakin Musa tidak akan berkata bagaimana jika. 确定摩西不会回答说：“主啊，怎样呢？如果呢？”不会这样子的答案。 Musa 40 tahun yang lalu tetap akan melihat dirinya. 摩西的40年前呢，确定他会看到他自己， Tetapi pada saat itu dia akan melihat dirinya bisa. 但是他会看到他自己是有那个能力， Dia akan melihat dirinya mampu, 他看到他自己能够 memiliki kemampuan, 有很大的潜能， dan dia tidak akan pernah mengandalkan Tuhan. 然后他不会依靠神。
Uniknya adalah setelah lewati masa 40 tahun Tuhan panggil. 很有趣的就是过了40年呢，神才呼召他， Seolah-olah Tuhan mau memakai Musa ketika Musa tidak dapat lagi mengandalkan dirinya sama 好 sekali. 像当摩西不能靠他自己的时候，神才要使用他。 Itu cara Tuhan bekerja Bapak 这 Ibu. 就是神在动工的 Tuhan 方 tidak 法 ingin kita jatuh di dalam kesombongan kita bahwa pelayanan ini bisa karena saya. 神不要让我们坠落在骄傲里，就是说我可以服侍，因为是靠着我的本能。 Sehingga di masa-masa ini ketika kita membaca pasal 3 dan pasal 4 kita mendapati ketika Musa melihat dirinya, dia merasa dia tidak bisa. Bagaimana jika mereka tidak mau dengar? Bagaimana jika ini? Bagaimana jika itu? 所以当我们读到出埃及记第3和第4章的时候，我们就发现说摩西就是说我哪里有这个能力啦？我不能，我不会。如果这个，如果那个， Bapak Ibu, itulah penyakit orang percaya. 这就是信徒的疾病。 What if? Bagaimana jika? Bagaimana jika? Bagaimana jika? 如何如果？ Kedua, 第二的呢， selalu melihat kepada diri. 不断的看自己。 Ketika Tuhan mau pakai, 当神要使用的时候， kita akan melihat kepada diri. 我们就是看自己。 Waduh Tuhan, sebenarnya saya mau tolong orang itu, tapi uang saya tidak cukup. 主啊，那时候其实我要帮助他，但是我的钱不够用。 Tapi saya uangnya mau dipakai untuk ini. 然后我的钱要用在哪一个地方？ Waduh Tuhan mau memakai saya untuk gereja, oh Tuhan tidak bisa, engkau tahu saya perlu investasi untuk ini. 主啊，你要使用我在教会里面服侍，但是你也知道我要投资在哪一个地方。 Tuhan, engkau tahu bahwa panggilan saya bukan berada di gereja, saya harus banyak bekerja supaya kumpulkan uang, supaya saya dapat support Tuhan. 主啊，你知道我的服侍呢，不是在教会里面，但是在职场里面，因为我要赚了很多很多的钱，才能服侍你，才能奉献于你。 Ketika kita berkata bagaimana jika, bagaimana jika, bagaimana jika, pada saat itulah kita berorientasi kepada diri kita. 当我们说到为何如果，那我们就是专注于自己了， Kita selalu memperbandingkan diri kita. 我们就是拿自己来做比较。 Entah kita mampu atau tidak mampu, 不管我们是有这个能力或者没有能力， kita cenderung untuk berkata bagaimana jika, bagaimana jika. 我们就会说如果呢，还是为何呢？ Lalu pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. 然后提问是这样， Bagaimana Tuhan menjawab Musa? 神如何的回答摩西？ Bagaimana Tuhan mendorong Musa sampai dia benar-benar yakin? 神如何的鼓励摩西，直到摩西有自信？ Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. 答案只有一个。 Ketika Musa look at me, 当摩西说看自己的时候， ketika Musa berkata dan melihat kepada dirinya, 当摩西看他自己的时候呢， Tuhan berkata no, 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 look at God, lihat kepada Allah. 神对摩西说：“不，你不可以看你自己，看我，看神。 Saya mau mengajak kita untuk melihat 我邀请我们一起来看 Keluaran pasal 4出埃及记第4章 ayat 3 sampai 4. 第3到第4节。 Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Maksudnya adalah tongkat itu ya yang dipegang oleh Musa. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa yang mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. 第3章，耶和华说：“丢在地上，丢什么呢？就是丢摩西手里面的杖。他一丢下去，就变作蛇，摩西便跑开。耶和华对摩西说：伸出手来，拿住他的尾巴，他就在你手中变成为杖。” Jadi ketika Musa berkata, bagaimana jika orang Israel tidak percaya? 然后摩西说：“如果以色列人不相信怎么办？ Bagaimana jika orang-orang Mesir tidak percaya? 如果埃及人不相信怎么办？” Bapak Ibu, di sana Tuhan tunjukkan mujizat kepada Musa. 在那时候呢，神就给摩西看神迹， Tapi mujizat ini bukan sembarang mujizat. 但是这个神迹呢，不是一般的神迹。 Tuhan mau menggunakan tongkat yang tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan Musa. 神所用的就是杖，在摩西的生活里面，杖对他是无意义的。 Dan ironisnya, cuma tongkat itu yang dia punya. 很讽刺的呢，摩西拥有的只有单单这个杖， Tapi Tuhan bisa 其他的没有 pakai Bapak Ibu. 但是呢，神可以使用。 Tuhan berkata lempar ke tanah lalu tongkat itu menjadi ular. 神向摩西说：“你把那个杖丢下去，然后就变了蛇。” Jadi di sana Tuhan sedang mengubah orientasi Musa ketika melihat bagaimana orang Israel tidak percaya saya. Tuhan sedang berkata bukan tentang percaya kamu, percaya Allah. 然后神已经改变摩西了，让摩西的概念就是不是专注在他自己，但是专注于神。 Jadi Bapak Ibu ketika Musa melemparkan tongkat itu dan berubah menjadi ular Bapak Ibu. 所以当摩西把杖丢在地上的时候，变了蛇的时 Kita 候 perlu 呢， pahami 我 latar 们必须要 belakang 明 ini. 白这个背后。 Bapak Ibu, ular merupakan suatu lambang daripada kebangsaan Mesir.
这个蛇呢，就是埃及里面的一个很骄傲的象征， lambang kekuasaan Bapak 就 Ibu. 是权力的象征。 Dan pada umumnya itu berada di atas mahkotanya Firaun. 这个蛇他们是放在哪里呢？就是在法老的冠冕的上面。 Jadi ini bukannya sekedar mukjizat tongkat menjadi ular, wow keren. 不是单单一个神迹哦，好像就是杖变成蛇了，哦，很棒。 Ini Tuhan sedang menunjukkan kekuasaan Mesir 上帝要教导埃及人，就是把他的权利给他们看 di mana Tuhan memberikan perintah kepada Musa, tangkap kembali ular itu, tetapi tangkapnya bukan di kepala Bapak Ibu, tangkapnya di ekor. 然后神要教导埃及人，就是那时候给摩西看，说他要抓那个蛇呢，不是在他的头，但是在他的尾。 Bapak Ibu pernah menangkap ular? 大家曾经抓过蛇吗？ Pernah menonton orang menangkap ular? 是否看过其他人在抓蛇的时候吗？ Bagaimana cara menangkap 他 ular? 们如何的抓蛇？ Tangkap ekornya? 蛇抓的时候是它的尾巴， Enggak Bapak Ibu. 不是， Tangkap kepalanya, 是抓它的头， tahan kepalanya. 就是把它的头掐着。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, uniknya adalah Tuhan berkata, pegang ekornya. 但是很有趣的，神向摩西说：“你抓它的尾巴。 Seolah-olah ular itu tidak punya kekuatan kuasa bisa sama sekali. ”好像那个蛇没有毒的啊，没有能力可以咬摩西的。 Tuhan sedang menunjukkan kuasanya kepada Musa bahwa begitulah Mesir. 啊，神要向摩西显现说，埃及人如同这样子，埃及的权利如同这样。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah mujizat pertama yang Tuhan muat begitu luar biasa. 这就是神给摩西看的第一个神迹。 Dan di ayat yang kelima Bapak Ibu, 然后第5节， dikatakan demikian. Supaya mereka percaya. Percaya kepada Musa? Bukan. Bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri. 神为何如此做呢？记载在第5节，如此好叫他们信耶和华他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你显现了。 Jadi bukan melihat ke Musanya. 所以不是看摩西。 Bagaimana kalau mereka tidak percaya Musa? 如果他们不相信摩西如何呢？ Musa bagian ini tidak penting. 在这里摩西不重要， Musa justru mau dipakai Allah supaya orang Israel bukan percaya kepada Musa, tapi percaya kepada Allah. 神要使用摩西，让以色列人相信神，就是耶和华，不是相信摩西。 Jadi bukan tentang kekuatan kita Bapak 所以 Ibu. 不是关于我们的力量， Bukan tentang orang lain mempercayai kita. 不是因为别人相信我们， Bukan tentang kemampuan, kefasihan kita berbicara, bukan. 或者靠着我们的能力、我们的口才在说话。 Tapi ketika kita melayani dan dipakai Bapak Ibu, itu semata-mata tentang Allah. 但是当神愿意使用我们呢，我们可以服侍他呢，这一切就是关于神。 Bapak Ibu, mujizat berikutnya yang Tuhan buat. 然后以下的神所做的神迹， Pasal 4 ayat 6 sampai 7. 就是第4章的6到7节。 Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. 耶和华又对他说：“把手放在怀里。”他就把手放在怀里，极致抽出来，不料手长了大麻风，有血那样白。耶和华说：“再把手放在怀里。”他就再把手放在怀里，极致从怀里抽出来，不料手已经复原，与周身的肉一样。 Bapak Ibu, penyakit inilah penyakit paling ditakuti pada masa itu. 那时候呢，就是大家怕的就是这个大麻风病。 Tetapi Tuhan menunjukkan dengan begitu gampangnya penyakit itu muncul dan dengan begitu gampangnya penyakit itu dihilangkan. 但是神显现出这个病是那么容易的出来和被治好。 Melalui dua bagian mujizat ini seolah-olah Tuhan ingin berkata, apa yang kamu khawatirkan Musa? 接着这2个神迹呢，好像神要向摩西说：“你还在担心什么呢？ Mengapa ketika aku mau memakai engkau melihat dirimu terus? Jangan, lihat kepada saya. 为什么当我要使用你的时候，你不断的看着自己，你要看着我？” Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya mengapa di pasal 3, 因此我们看到为什么在第3章， di pasal 3 ayat 14, 第3章的14节， ketika Musa bertanya tentang siapakah namamu? 当摩西问说：“你的名字叫什么 Ketika orang Israel nanti bertanya, siapakah nama Allah itu?？” 如果有些人问：“啊，你的神的名字叫什么 Ayat 14. 第14节， Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu.
神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说，那自由的打发我到你们这里来。 Bapak Ibu, bagian ini bagian yang unik. ”这段呢是很有趣的。 Tuhan tidak ingin orang Israel memahami Tuhan sebagaimana mereka memahami dewa-dewa. 神不要以色列人理解神呢，像他们理解那个神仙一样。 Ratusan tahun tinggal di Mesir, Bapak Ibu. 他们已经好几百年住在埃及。 Orang Israel itu lebih tahu tentang dewa Mesir daripada Allah. 以色列人更认识埃及的神呢，比 Itu 对耶和华。 kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. 这是我们不能否认的事实。 Orang Mesir memberikan nama Allah mereka sesuai dengan kekuatan yang dimiliki dan berkat yang dimiliki. 埃及人呢称呼他们的神是呢，照着那个神是的力量，他的能力。 Sehingga Tuhan tidak ingin mengenalkan nama itu. 所以呢，神不要把他的名字跟他们讲。 Sampai pasal 4 Bapak Ibu, nama Tuhan tidak muncul di sana. 到第4章呢，神的名字都没有出现。 Tetapi Tuhan di sini memperkenalkan diri, aku adalah aku, I'm who I am. 但是在这里，神就是介绍自己说：“我是自有永有的。” Adalah Tuhan sebagaimana Tuhan, bukan Tuhan yang kita pikirkan sebagaimana yang kita tahu dari dewa-dewa di dunia ini. 就是他是自有永有的，不是让我们从这世界所知道的一些神事而已。 Jadi dari awal ketika Tuhan ingin memakai Musa, Bapak Ibu, 所以从一开始，当神只要使用摩西的时候， semua respon Tuhan, semua jawaban Tuhan semata-mata mengarahkan Musa untuk melihat, lihat Allah, jangan lihat dirimu. 神给摩西一切的答案，就是要摩西看着神，依靠着神。 Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru juga mengalami hal yang sama. 主耶稣基督在圣约圣经里面也是经历到同样的经验。 Ketika Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa turun ke dunia ini, 当神差主耶稣来到这世界的时候， mengosongkan dirinya sedemikian rupa, 他倒空了自己。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat mampu untuk melihat kapabilitas dirinya. 主耶稣真的很清楚知道他自己的能力是如何， Tapi dia dengan aktif mengosongkan dirinya, Bapak Ibu. 但是他愿意倒空自己， Supaya ketika di bagian akhir, di puncak pelayanannya, 就是到他最终最顶 dia 尖的服 mampu 饰， berkata kepada Allah Bapa, jadilah sesuai kehendakmu, bukan kehendakku. 他能回答天父说：“照着你的旨意 Di 行， bagian 不 ini 是照 Tuhan 着我 Yesus 的意念。” memberikan satu teladan yang luar biasa, Bapak 所以 Ibu. 主耶稣已经给我们很好的榜样， Ketika melayani, bahkan sampai melayani di atas kayu salib, 就是当主耶稣服侍并服侍在十字架上的时候， Tuhan Yesus tidak melihat kepada 他 dirinya, 不是看着自己， meskipun dia adalah Allah. 虽然他是神， Tapi dia memberikan satu teladan untuk supaya setiap kita belajar untuk menjadikan setiap hal sesuai dengan kehendak Bapa. 但是他教导我们学习他的榜样，让我们行每一件事照着神所教导所要的。 Bapak Ibu, hari ini saya ingin berkata kepada kita, 弟兄姐妹，今天我要向大家说， tidak ada anak Tuhan yang tidak dipanggil. 没有任何一位神的儿女没有受到呼召的。 Setiap anak Tuhan dipanggil dengan panggilan khusus. 换一句话来说，就是每个神的儿女得到特别的呼召。 Itulah yang membuat anak Tuhan itu ketika hidup, dia punya tujuan hidup. 只当他们活着的时候，他们有活着的目标、目的。 Kalau kita berkata tujuan hidupku adalah memelihara keluarga saya, 如果我说的我活着的目的就是要看顾、保守我的家庭， mencari nafkah, 去挣钱， menafkahi keluarga. 就是要挣钱提供给家庭的费用。 Bapak Ibu permisi tanya, 请问， apa bedanya kita dengan orang tidak percaya? 如果这样子，我们与不信主的人有什么区别？ Kalau kita berkata 如果我们说 bahwa tujuan hidup saya 我活着的目的 adalah mengembangkan perusahaan saya, 就是要扩展大我的那个公司， sampai memiliki berapa cabang di mana, 就是知道有很多那个建了很多的那个什么在各个地方。 permisi tanya, 请问一下， apa bedanya kita dengan orang tidak percaya? 如果这样子，我们与未信主的人有什么区别？ Bapak Ibu, kita seperti Musa. 我们像摩西一样， Seringkali tujuan hidup kita taruh dengan melihat kepada diri kita. 时常呢，我们活着的目的就是放在自己的身上。 Saya mau ini, 我要这个， saya mau itu, 我要那个， saya punya cita-cita ini, 我要这个梦 ini 想。 goal saya. 这就是我的目标。 Bapak Ibu, kalau demikian hidup kita, 如果我们活着是为了这样子的目的， kita tidak akan memiliki tujuan di dalam hidup. 确定我们活着是没有目的的。 Tidak memiliki tujuan di dalam hidup, kita tidak akan bergairah di dalam hidup. 如果我们没有活着的目的，我们确定活着没有积极。 Tidak bergairah di dalam hidup, kita tidak akan optimal. 如果这样子，我们就是不能活出最高的限度出来。 Temukan tujuan hidup kita melalui panggilan Allah kepada setiap kita. 就是借着神给我们的呼召，我们找出我们活着的目的。
Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada saat itu 弟兄姐妹，如果那时候 Musa tetap tidak meresponi panggilan Allah. 摩西没有回应神的呼召， Musa pada saat ini hanya menjadi orang biasa. 摩西可能那时候只是成为平凡人， Namanya tidak akan pernah dicatat di dalam Alkitab. 他的名字不可能会记载在圣经里。 Tetapi Musa menjadi seorang pribadi yang begitu terkenal pada zaman ini 但是摩西呢，就是现代我们很认识他， semata-mata karena dia meresponi. 唯一的就是因为他回应了神的呼召， Dia mengubah. 他改变了， Dia tidak lagi melihat dirinya tapi melihat kepada Allah. 他不再看自己了，但是他看神，依靠 Kalau 神 kita。perhatikan teks ini baik-baik, 如果我们注意看刚才所读的这段经文， saya mengajak kita lihat pasal 4 ayat 13. 我们一起来看第4章的13节。 Sampai detik terakhir Musa masih protes kepada 到 Tuhan. 最后的情况，摩西还是向神抗议。 Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di sana bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. 记载在14到17节。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， Tuhan tetap mau memakai Musa. 神依然要使用摩西， Meskipun terakhir terlihat seolah-olah Tuhan berkompromi, 虽然最后看起来好像神向摩西妥协了， mengalihkan tugas itu kepada Harun. 把那个任务交给亚伦， Tapi sebenarnya tidak. 其实不是。 Karena di sana Tuhan menegaskan, 其实，在那边呢，神再一次的强调， Harun itu seolah-olah berperan seperti seorang Musa. 亚伦他的那个什么，好像只是做出摩西的角色， Dan Musa akan menjadi seperti Allah bagi Harun. 然后摩西好像是成为亚伦的神， Tuhan tetap menempatkan Musa di atas Harun. 摩西还是在亚伦的以上， Karena yang dipanggil adalah Musa untuk kepemimpinan itu. 因为在这个领导人呢，就是这个领袖是摩西， Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bagian ini kita melihat 所以到这里我们可以看到 di pasal 4 ayat 18. 第18节， Lalu Musa kembali. 然后摩西回到， Setelah perdebatan panjang akhirnya dia kembali kepada mertuanya. 摩西就是跟神很久的辩论，他回到他的岳父家 Tapi，kembali di sana bukan berarti dia melarikan diri. 回来的就是回到岳父家的意思，不是说他逃跑， Dia bersiap-siap menjalani panggilan Tuhan. 他在准备遵行主的命 Dia 令， mempersiapkan keluarganya, dia membawa keluarganya. 他就带了他的家人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin berkata kepada setiap kita, 弟兄姐妹，我要向大家说， setiap orang yang dipakai oleh Tuhan, 神使用的每一个人， hidupnya akan penuh dengan tujuan, 他的活着是充满目的 penuh 的， dengan gairah, 就是很有激情的， penuh dengan makna Bapak Ibu. 很有意义的， Dan tidak dapat dari dunia ini tapi dari surga. 不是从世界得到，但是是从天上。 Pada hari ini pegang bersama-sama. 今天我们 Engkau 紧 dan 紧 saya 抓着 dipanggil oleh Tuhan. 神呼召你和我。 Bapak Ibu, sebagian dari kita mungkin telah tahu lama. 我们可能我们当中有一些就是 Tuhan mau 知道了 memakai 很久 engkau seperti apa? 神要使用你成为 Tuhan 什么 mungkin mau memakai anakmu untuk menjadi hamba Tuhan. 可能要使用你的孩子，呼召你的孩子成为神仆， Tuhan mungkin mau memakai engkau untuk tujuan tertentu dan engkau tahu. 可能呼召你成为在某一个的服饰，你也很清楚。 Saya ingin bertanya kepada kita, sampai saat ini apa yang menghalangi kita untuk meresponi panggilan itu? 我要问，这是什么事情拦阻了我们对神的呼召呢？ Jikalau pada saat ini kita berkata bahwa saya belum tahu panggilan itu, 如果这样说，主啊，我不知道你呼召我在做什么。 Bapak Ibu berdoa, minta tolong, minta kepekaan kepada Allah. 我们祷告祈求，求主赐给我们敏锐的心。 Ketika engkau melihat satu situasi, Bapak Ibu belajar untuk peka. Jangan-jangan Tuhan mau memakai kita untuk itu. 当我们看到某一个情况，我们就是要有敏锐感，可能神要使用我们在那个时候， Bapak Ibu, jikalau berada di dalam keadaan demikian, 在这样子的情况， jangan bertanya, apakah ini panggilanku Tuhan? 不要在那边问说，主啊，是否这是我的呼召吗？ Lakukan saja. 去做吧。 Semakin lama Tuhan di dalam apa yang kita lakukan, Tuhan akan arahkan. 当我们遵行的时候呢，确定神会引导我们，引导我们， Bapak Ibu, jangan seperti Musa. 不要像摩西， Jangan hidup
dengan memegang dua penyakit itu. 不要活着带着这两个疾病， Penyakit what if, bagaimana jika, 就是说如果的疾病， dan penyakit yang selalu melihat kepada diri. 然后不断的看自己的疾病。 Lihatlah kepada Allah, 我们要看着神， lihatlah kepada Allah. 看着神。 Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini selesai, 亲爱弟兄姐妹，当今天我们结 saya 束 ingin 这道， setiap kita kembali merenungkan. 我要请我们每位可以思想一下， Pada saat ini, 现在 apa yang menghalangi kita dipakai oleh Tuhan? 是什么事情拦阻了我们，让神可以使用我们？ Apa yang menjadi alasan bagi kita yang kelihatan Bapak Ibu? 是什么原因呢？就是我们可以看得到的。 Dan apa sebenarnya alasan di dalam hati kita kenapa kita menolak dipakai oleh Tuhan? 然后是什么原因呢？就是在我们心里的，我们不愿意接受主的呼召。 Bapak 去 Ibu, 服侍他 dipakai oleh Tuhan bukan tentang seperti melayani, ada yang jadi liturgos, ada yang jadi pianis di depan sini. 受呼召的意思不是说我们就是在台上服侍主，当成为主理啦，或者在前面讲道，还是什么？ Tuhan memanggil Kayak kita sesuci. dimanapun kita berada Bapak Ibu. 无论我们在何处，神都会呼召 Kita 我 dapat 们。 melayani secara khusus bahkan di keluarga kita, di perusahaan kita, di tempat kita di mana berada. 我们可以在我们的职场、家庭里面服侍主。 Selama pandemi Bapak Ibu, kita telah bersyukur karena kita telah memaknai gereja bukan gedung. 在这个疫情里面，很感谢主，我们现在明白了，教会呢不是建筑物， Tapi gereja adalah di mana kita bersekutu, para anak-anak Tuhan berkumpul. 但是教会的定义就是，当我们可以聚集在一起，我们可以 Setiap 敬拜与 kita lah 团契 gereja Tuhan. 我们每个人就是神的教会。 Berarti dimanapun kita berada, termasuk di dalam penjara pun kita dapat melayani Tuhan. 所以无论我们在何处，也是包括我们在监牢里，我们也是可以服侍主。 Bapak Ibu, siapkan diri kita dipakai oleh Tuhan. 所以呢，预备自己，装备自己，让神来使用我们。 Jangan berkata selama pandemi saya tidak dapat melayani. 不要说在疫情里面我不能服侍主。 Kalau kita berkata demikian, kita hanya membatasi bahwa gereja adalah gedung. 如果这样子呢，我们只是限制于教会就是建筑物而已。 Tapi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan Dasar- pakai saya 要向神祈求祷告主。 Pada saat ini 求你 di keluarga 使用 saya 我在家庭里， di tempat kerja 还 saya, 是在我的工作场所里， di kelompok bisnis saya, 在我的生意里， di kelompok arisan saya, 在我的那个什么社交的团契里， komunitas tetangga saya. 或者在我的邻居的团契里， Pakai saya untuk melayani mereka. 求主使用我们，可以服 Pelayanan 侍他们。 adalah tentang Allah, 服侍呢，就是关于神， bukan tentang diri. 不是关于我自己。 Dan berikutnya pelayanan adalah tentang orang lain. 然后服侍呢，就是关于别人， Melayani orang lain, 也就是服侍别人， bukan tentang kita. 不是关于我们自己。 Aminkan itu dan hidupi itu. 我们必须要阿门，相信，活出来。 Mari kita bersatu dalam 我 doa. 们一起低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur. 主，我们献上感谢。 Kami belajar dari Musa. 我们从摩西身上学习。 Pada saat ini kami rindu menjadi murid-murid Tuhan yang Sen- melihat kepada Allah 现在我们渴慕如同主的门徒呢，他们只是专注于主而已， untuk meresponi panggilan Tuhan. 就是来回应主的呼召。 Belajar untuk tidak melihat kelemahan diri kami. 我们要学习不要看自己的软弱， Karena Engkau yang akan membekali kami. 因为你会装备我们。 Tolong setiap kami. 主啊，求你帮助我们每一位。 Jikalau pada saat ini Engkau mendapati ada satu hal atau dua hal, 如果现在你发现在我们身上有一两件事 ada yang menghalangi kami untuk dipakai oleh Tuhan, 拦住我们，让主使用， kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告，奉主耶稣的圣名， Tuhan, biarlah Engkau Allah yang berkuasa 但愿主啊 cabut itu semuanya. 你是全能的神，你可以把这一切挪去， Supaya kami menjadi murid Tuhan yang optimal, 可以让我们成为一个 siap 最高限度的门 dipakai 徒， oleh Tuhan. 让主大大的 Terima kasih 的 Tuhan. 使用。主啊，感谢你， Kami berdoa, kami Kami mengucap berdoa. syukur Kami hanya di dalam berdoa. nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. 主耶稣祝福我们。
Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bapa di dalam tahta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh kami nikmati hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan. Bapa, saat ini kami mau datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan persembahan kami ini. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Kau berkati tangan-tangan yang mengurusnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga berkati hati kami. Sehingga kami bisa memberi Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Karena semua yang kami terima hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita mau menaikkan doksologi kita kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan nanti akan disampaikan oleh penginjil Teddy Wijaya. Doksologi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah pada hari ini ketika setiap kita umat Tuhan berdiri di hadapan Tuhan dengan satu hati di hadapan Tuhan yang telah menyembah nama Tuhan, yang telah menerima mandat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai setiap kita dan setiap rumah tangga. Membawa setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap suami dengan hati yang tunduk hanya kepada Tuhan. Memberkati setiap istri untuk menjadi penamping dan kemudian menjadi seseorang yang Tuhan tempatkan sebagai penolong yang setia di hadapan Tuhan. Dan memberkati setiap anak-anak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dengan demikian, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, selama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.